Assalamualaikum. Hai, nama aku Naim. Motor yang kita orang bawa turun tu tadi sesuai untuk korang yang malas nak servis motor. Tak nampak apa? Tak nampak muka. Alah. Yang aku persembahkan kat depan korang ni adalah Honda CG125. Honda CG ni dikatakan antara motor yang paling praktikal Honda pernah keluarkan. Cerita pasal Honda CG ni dia start daripada tahun 1970-an lagi. Masa zaman tu Honda banyak eksport motor dia ke luar negara, luar daripada Jepun. Masa zaman tu negara-negara Southeast Asia ni baru tengah nak membangun. So kau perlukan motosikal yang boleh bawa beban yang banyak dan orang yang berat. Beban yang berat, orang yang banyak, ramai. Masa zaman tu diorang banyak keluarkan motor macam CS90 dan juga CB100. And masa zaman tu juga manufacturer lain macam contohnya Yamaha sibuk produce motor 2-stroke macam contohnya RXS dan juga RXK. Pada Mei 1974 Honda decide untuk hantar dua daripada diorang untuk keluar daripada Jepun. Diorang nak tengok macam mana orang guna motor Honda diorang ni dalam keadaan dunia sebenar. Sebab tu diorang hantar dua orang di Jepun ni, iaitu seorang is Takeshi Inagaki. Dia sepatutnya in charge of buat motor untuk developing country. Seorang lagi adalah Inosuke Miyachi. Dia sepatutnya buat design untuk motor time tu. So diorang decide untuk caw daripada Jepun untuk pergi ke negara macam Malaysia, Thailand, Indonesia, Iran dan juga Pakistan untuk pergi tengok keadaan motor diorang macam mana diorang gunakan. And apa diorang nampak diorang tak boleh proses. Sebab dekat sana baru diorang sedar penggunaan motor diorang abuse gila babi. Macam contohnya kau boleh nampak ada satu family of 5 orang akan naik satu motor. And even kadang-kadang kau boleh nampak anak diorang duduk kat atas tank motor tu. Kadang-kadang diorang even bawa haiwan-haiwan ternakan diorang kat atas motor tu. So diorang nampak betapa teruknya orang abuse motor. Dealership diorang pun satu masalah juga. Sebab diorang tak banyak provide servicing. Diorang banyak provide repairing. So maknanya andai kata motor korang rosak, baru korang bawa ke dealership dan diorang akan repair. Tapi diorang tak actually tolong serviskan motor untuk korang. So diorang balik je pun and submit report-report diorang kepada R&D punya department. And diorang pergi bersembang dengan seorang mamat yang bernama Tadashi Kume. Time tu dia adalah Honda punya managing director. So Tadashi ni minta Inagaki untuk ambilkan jangka lukis dan juga graph paper untuk dia design enjin dia. Dalam masa yang sama, Inagaki pun design satu enjin yang ringan yang menggunakan overhead valve single cylinder tapi dengan sistem push rod. Sebab tu masa diorang the next day diorang decide untuk ada meeting dan discuss siapa punya plan lagi terbaik. Inagaki menang kat situ. Jadi yang korang boleh jumpa untuk motor CG125 ni ada dua jenis frame. Satu adalah steel press. Maknanya steel plate tu dia tekan jadi satu bentuk yang menjadikan dia frame. Tapi untuk version yang complete knockdown, maknanya dia manufacture motor tu dekat negara tu sendiri, negara luar daripada Jepun. Diorang akan gunakan steel tubing sebagai frame dia. Atas sebab diorang nakkan frame yang lebih kukuh. Maknanya kau naik 4 orang pun tak apa. And benda tu menjimatkan cost production diorang untuk buat satu motor. Masa diorang design rupa untuk Honda CG ni, diorang sangat fikirkan banyak benda. Macam contohnya korang tengok tank. Kalau korang tengok tank Honda CG ada dua jenis. And diorang sengaja buat design dia flat macam ni untuk korang bawa anak korang duduk kat atas tank ni. Tapi jangan cakap aku yang suggest. Aku tak pernah suggest benda tu. Itu cuma apa yang Honda fikir masa zaman tu. And banyak je improvement yang diorang buat dekat motor dia. Macam contohnya seat dia ni dia panjangkan untuk muat lebih daripada 2 orang untuk duduk. Tapi kalau aku duduk tak boleh ya. Dia orang Asia normal boleh. Masa diorang keluarkan Honda CG ni, diorang pasti yang diorang keluarkan enjin yang sangat reliable dan praktikal. Sebab tu pada tahun 1974 diorang decide untuk buat satu tour jalan ke seluruh Thailand dengan Honda CG ni tanpa perlu servis. Dalam masa yang sama diorang nak buktikan juga practicality. Sebab diorang nak tunjuk yang enjin ni simple. Sebab tu diorang panggil seorang mamat Thailand ni. Tapi mamat ni memang pomen lah. Dia leraikan dan pasang balik enjin CG ni dalam masa 20 minit saja untuk buktikan simplicity enjin ni. Korang boleh imagine tak manufacturer tu keluarkan motor yang sama selama 33 tahun. Daripada tahun 1978 sampai ke 2008.
Tapi dia bukanlah sama macam tu je. Basically dia ada base yang sama, enjin yang sama. Macam contohnya masa tahun 1985 diorang decide untuk tukar daripada sistem 6 volt jadi 12 volt. And then diorang decide untuk tukar sistem contact point jadi CDI. And diorang perkenalkan electric starter pada tahun 2001. Time tu kau dah tak payah tendang lagi dah. Untuk practicality, diorang tukarkan brake belakang daripada drum brake jadi disc brake. And last improvement yang diorang buat, tank minyak ni daripada dia hanya mampu menampung 12 liter dah jadi 13 liter. Masa zaman aku baru start main custom, masa tu custom baru nak trending. Ya, aku ikut trend. So, kau kena faham kebanyakan orang yang nak main custom ni adalah golongan B40, bukan T20. Sebab tu, kalau diorang nak sembelih motor, diorang tak boleh sembelih motor yang mahal-mahal. And masa zaman tu korang kena faham, mana ada motor macam KTNS GP ataupun CMC 400. Tak ada motor-motor China yang murah untuk disembelih. Jadi, Honda CG ni adalah salah satu motor yang sangat tinggi potensi dia untuk disembelih. Dia sangat simple and senang kau nak chop dan sambung frame yang baru. Sebab masa zaman tu kau boleh jumpa Honda CG ni dengan harga RM1,500 ke RM3,000 lebih kurang. Cuma kalau korang tengok sekarang kat Mudah, Honda CG yang dalam keadaan cantik akan dijual dalam harga RM4,000 hingga ke RM8,000. Lebih kurang. Masalahnya, dalam episod kali ni kita orang tak boleh nak buat test ride sebab motor ni bukan running condition. Jadi apa point untuk aku buat episod ni untuk korang? Ada 3 point. First kali, jangan tak servis motor korang. Korang menyusahkan manufacturer untuk fikir macam mana nak buat motor tak payah servis. Tapi sebenarnya bagus lah. Yang kedua, jangan naik motor 4 orang. Bukan aku yang suruh, aku cuma menceritakan masa zaman tu ramai yang naik motor 4 orang. Dan yang ketiga, ikutlah trend. Aku appreciate kalau korang bukan, tapi tak nak cakap like dengan share. Aku appreciate kalau korang subscribe dekat channel Power On ni untuk bantu aku punya algorithm dekat page ni. Ciao. Simplicity agent ni. Lepas tu keluar iklan Siti Nurhaliza.